offkanlah kamera. Tak apalah, saya bagilah kelonggaran di situ. Baik. 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Jadi sekarang ni kita, alhamdulillah, kita boleh on sekarang ni, online, kerana salah satu faktornya kerana kita mendapat tenaga elektrik. Tenaga elektrik kita boleh on elektrik, kemudian tak ada bekalan terputus. Kalau terputus tu kita panggil blackout. Blackout ni maksudnya talian terputus lah. Kecuali rumah kita ada backup lah. Ada backup, ada pakai solar, ataupun pakai sumber ataupun penjana elektrik yang selain daripada yang sedia ada. Kita tahu bahawa kita punya sistem di negara kita ni menggunakan hidroelektrik. Sistem elektrik menggunakan hidroelektrik. Jadi sekarang ni kita nak tengok, kita nak belajar macam mana tenaga elektrik itu dihantar, kemudian diagihkan. Adakah sama? Dan adakah semua orang, semua rumah, semua premis mendapat tenaga elektrik yang sama? Ataupun berbeza-beza? Kita nak tengok. Kalau rumah orang tu kecil dengan rumah orang tu besar, adakah sama? Soalan dia kan. Jadi ni kita nak belajar ni. Baik. Jadi kita tengok fungsi komponen, komponen dalam sistem penghantaran dan juga pengagihan tenaga elektrik. Kita tengok komponen, fungsi komponen. Jadi sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan, iaitu menghubungkan siapa? Stesen jana kuasa ke rumah kita. Ke rumah kita ni bolehlah ditunjukkan seperti gambar rajah di bawah. Kita tengok, masing-masing ada buku teks. Kita boleh refer muka surat ni. Muka surat 184 dan juga 185. 184 hingga 185. Okay, mula-mula kita tengok yang A tu. Dia ada labelkan A. A ni A. A ni bermaksud penjana di stesen jana kuasa. Ini penjana. Yang lazimnya, ataupun yang kebiasaannya menghasilkan arus ulang-alik dengan watan 11 kV ataupun 25 kV. Itu dia. Dia punya watan dia. Dia punya watan dia 11 ataupun 25. Kemudian arus tu dibawa keluar daripada stesen penjana sampai di BN kecil. Apa maksud dia? Iaitu itu adalah stesen transformer injak naik. Stesen transformer injak naik. Di mana arus yang mengalir daripada stesen penjana yang A ni merupakan arus ulang-alik dari stesen jana kuasa ini ataupun daripada stesen jana kuasa ni, dia kemudiannya dialihkan masuk ke stesen transformer injak naik ataupun BN ni. Sampai situ. Sampai di BN tu ataupun di stesen transformer injak naik ni, watan arus alik dinaikkan daripada asalnya 11 kV ataupun 25 kV kepada 132 kV, 275 kV ataupun sampai satu tahap 500 kV. Dengan menggunakan transformer injak naik. Okey. Itu fungsi transformer injak naik ni. Kita dah belajar pada minggu lepas, jenis-jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. So di sini transformer injak naik, dia menaikkan watan daripada stesen jana kuasa yang menghasilkan 11 kV ataupun 25 kV sahaja kepada
sama ada 132, 275 ataupun 500 kilovolt. Okey ya. Dia naikkan. Dia berkali-kali ganda naikkan dia punya voltan. Kemudian kita pergi page yang sebelah ya, sebab dia seterusnya dia pergi sini. Di sebelah ni. Okey. Sambung sini. Muka surat sebelah ya. Jadi kenapa dia naikkan sampai tahap tinggi tu, daripada 11 ataupun 25 kilovolt kepada nilai yang tinggi, sampai 500 kilovolt, kerana dia memerlukan penghantaran yang jauh. Jadi kalau kita perasan ya, tengok perasan tak ni? Kita bisa nampak punya kan, sebab dia tinggi kan. Sama ada dia separah dengan kita punya ni ataupun berada di atas bukit, kita boleh nampak dengan jelas sekali ya. Yang ni kita panggil dia apa dia? Kita panggil dia sebagai kabel penghantaran arus. Kabel penghantaran arus. Arusnya dalam bentuk ulang alik. Jadi dia jauh sepanjang ni, seluruh Malaysia. Pastikan seluruh Malaysia ada dapat benda ni. Ya. Jadi arus ulang alik dengan voltan tinggi, kemudiannya dialihkan melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang dinamakan sebagai rangkaian grid nasional. Rangkaian grid nasional. Ingat tu ya. Rangkaian grid nasional. Ini nama dia. Seperti gambar ni lah. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Ini contoh yang A ni. Contoh yang ni. Contoh yang ni. Ialah kabel penghantaran arus alik pada 500 kV di sepanjang lebuh raya utara selatan. Daripada Perlis sampailah ke Johor. Jadi dia punya jarak tu jauh. 1000 kilometer ya. Maka dia nak hantar jauh, maka dia perlukan kepada voltan yang besar. Sangat-sangat besar. Kemudian yang gambar foto sebelah tu, ini adalah kabel penghantaran arus alik pada 132 kV di stesen Janakuasa Tanjung Keling. Itu di belakang ya. Ini contoh. Okey, sampai di situ, daripada rangkaian grid nasional tu, dia nak hantar ke mana pula? Okey, dia akan agih inilah. Dia nak agih ni. Ibarat seperti kita umpamakan seperti duit lah ya. Duit yang banyak. Duit banyak ni kena agih. Kepada siapa? Kepada yang memerlukan. Okey, antara yang memerlukan kita tengok dikategorikan sebagai B1. Ya. BT. BT, D dan juga E1. Ya. Antaranya ialah kawasan industri berat. Kilang-kilang lah. Ya, kilang. Kilang ni ataupun kita kata dia akan hantar sebelum dia hantar ke kilang, dia hantar ke E1 dulu ya. Ni E1 iaitu di penghujung grid arus ulang alik mengalir ke lapangan Swiss, iaitu DD. Lapangan Swiss DD. Ini lapangan Swiss ya. Ini kerja orang di lapangan Swiss DD. Kemudian di pencawang masuk utama iaitu DE ya, DE1. E1. Ni pencawang masuk utama. Ini kita biasa nampak lah. Ya, kita biasa nampak ya. Jadi lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian E2. Dia hantar pula ke E2 ke sini. Ya, daripada E1 pergi ke E2. Okey. Apabila diperlukanlah. Bila diperlukan. Lapangan Swiss ini juga digunakan untuk membolehkan sesi janakuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada para pengguna. Kalau ada nak buat maintenance Swiss, maka dia akan potonglah untuk bahagian tertentu saja, tidak perlu potong semua. Bahagian-bahagian tertentu je, bukan seluruh negara. Bukan seluruh negara bergelak. Mungkin kawasan-kawasan perumahan-perumahan tertentu saja. Sama ada dia nak naik taraf ke ataupun ada kerosakan ke dan sebagainya ya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan di bahagian sini ya, bahagian E1. Kemudian kita pergi kepada bahagian D, di bawah ni perangan dia, ni bahagian D. Di pencawang masuk utama iaitu E1 dan pencawang bahagian E2
E2, ini ya, E2 dengan E1. Arus ulang-alik dialihkan melalui satu siri transformer injak turun. Tadi injak naik, ni injak turun, iaitu BT. Kalau injak naik kita guna sebagai BN kan. BN kecil Ini BT, B kecil. T itu turun. Okey. Di mana transformer injak turun ni dalam stesen transformer injak turun. Apa yang berlaku di situ? Watan bagi arus ulang-alik ini diturunkan secara beransur-ansur kepada satu nilai watan yang berlainan, bergantung kepada keperluan. Contoh, kawasan industri berat diperlukan 33 kV. Tadi ingat dia bawa sebanyak mana? Sebanyak 100 lebih. Ada yang sampai 500 kV. Tetapi bila nak sampai ke kawasan industri berat, dia tak bolehlah hantar sebanyak 500 kV. Besar sangat. Dia kena turunkan nilai watan tu kepada 33 kV sahaja. Kalau kawasan industri ringan, 11 kV. Tapi kalau kawasan pejabat, perniagaan dan juga perumahan termasuk rumah kita, hanyalah sebanyak 240 volt. 240 volt. Ingat 1 kilowatt sama dengan 1000 volt. 1000 volt. Jadi kalau 240 volt, maknanya berapa kilowatt? Bahagi dengan 1000 lah. Dapatlah 0.24. Maknanya 240 volt ni bersamaan dengan 0.24 kilowatt. Itulah voltan ataupun jumlah voltan yang diberikan, yang diagihkan kepada kawasan perumahan. Termasuklah premis perniagaan ataupun pejabat. Balik pada muka surat yang sebelah tadi, yang sebelum tadi, yang ni Jadi dihantarkanlah ke kawasan yang ni. Dihantar ke kawasan hospital, tapi hospital banyak sikit. 415 volt. Pejabat 415 juga, pejabat yang bangunan besar lah. Tapi kalau di rumah cukup dengan 240 volt. Okey Jadi daripada dua muka surat ni ataupun dua gambar rajah ni, iaitu rajah 6.28 sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik ni, kita dapat lihat ada dua jenis transformer yang berperanan untuk menaikkan watan dan menurunkan watan. Ingat lagi tak? Apakah nama transformer tersebut? Apa nama transformer yang digunakan untuk menaikkan watan? Siapa boleh jawab? Apakah jenis transformer yang digunakan untuk menaikkan watan? Siapa nak jawab? Stesen transformer injak naik. Bukan stesen lah, nama transformer namakan ni. Ni dia, transformer injak naik. Cuma transformer injak naik itu dia berada di stesen. Stesen transformer injak naik ataupun BN BN. Stesen tu tempat lah benda yang menaikkan transformer tu. Okey, soalan kedua, jenis transformer apakah yang digunakan untuk menurunkan watan? Transformer injak turun. Transformer injak turun. Senang saja Jadi kalau boleh bukan kalau boleh lah, sewajibnya lah awak buat nota ni nota. Buat macam petak-petak tu je. Buat macam kalau buat nota tu tak semestinya lukis seperti yang actual yang sebenar. Awak just buat dia punya kotak je. Maknanya macam ni lah, contoh lah buat isi kan, isi mula tu apa dia stesen, contoh kan, stesen jana kuasa elektrik. Okey, berapa
13 kilowatt ataupun apa tadi 25 kilowatt. Itu apa seterusnya tentu. Bila buat nota tu kita boleh buat, kalau jenis gini kita boleh guna, kalau peta lighting kita boleh guna peta alih peta alih. Buatlah sampai habis ini buat nota. Okey, ini saya bagi contoh gambaran kalau kita nak buat nota tu, tak semestinya kita pergi buat gambar seperti kilang, lukis seperti apa hospital, pencawang tu kita pergi buat lukisan pencawang. Kita buat kotak-kotak, kita tulis je konten di dalam tu Yang penting nota tu kita ada. Okey, boleh setakat ni? Tak ada apalah, nota je Kemudian okey. Ini dia ada tambahan sikit, iaitu kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran. Ada tak rumah awak, saya tahulah kan, yang mana rumah awak tu berdekatan dengan dipanggil sebagai grid, rangkaian grid nasional ataupun pilon rangkaian grid nasional. Ada tak rumah dekat? Ada ke tak ada? Sekiranya ada, ni ada dia punya kesan dia Jadi arus ulang-alik dengan watan yang tinggi, semua yang melalui kabel ni dipanggil arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Mana dia pergi, dia balik lah. Kemudian dia melalui kabel penghantaran pada pilon. Kalau bahasa Inggeris panggil pylon. Rangkaian grid nasional seperti dalam gambar rajah ni lah. Jadi medan elektromagnet, medan ni kawasan lah. Medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik pada watan yang tinggi dan dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pilon tersebut. Jadi apakah kesan dia? Ini kesan dia. Tengok contoh gambar foto kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Ini kita sebenarnya boleh Google. Nanti saya nak awak cuba cari cari maklumat. Boleh menggunakan ni pun boleh, layari laman ni. Nanti awak boleh cari. Soalan dia, kita nak tanya isu kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Ini dia. Kesan pada kediaman lokasinya berhampiran dengan pilon dan rangkaian grid nasional. Kesan dia. Agak biasanya kesan buruk lah, biasanya kesan buruk lah, bukan kesan baik Jadi apa yang kita kena buat dari segi dari segi kesihatan ke, dari segi keselamatan. Biasanya dua isu tu lah, kesihatan dan keselamatan. Boleh tak nanti awak bincangkan ataupun awak cari maklumat tambahan isu kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Kita tengok yang seterusnya, sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia ni terdiri daripada dua jenis yang berbeza. Dua jenis yang berbeza, iaitu pendawaian satu fasa ataupun one layer phase, one layer, ataupun single phase panggil bahasa Inggeris single phase, dan pendawaian tiga fasa, three phase, seperti yang ditunjukkan rajah 6.29, 6.30, 6.29 juga 6.30. Okey, 6.29 yang inilah ini, iaitu apa dia? Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt. Tidak melebihi 10 kilowatt. Ni W tu watt bukannya volt. Dia WATT. WATT Ini adalah unit bagi kuasa.
ataupun 50 ampere. Ataupun 50 ampere. Di kawasan perumahan di luar bandar. Biasanya luar bandar lah yang menggunakan one phase ataupun satu fasa saja. Ya. Apa maksud ni? Gelombang ni. Apa ni? Ini macam gelombang ni. Apa maksud dia? Dan P itu maksudnya puncak. Puncak. Maksudnya di situ ada perbezaan sikit lah, walaupun fasa satu tapi ada yang berada di puncak, ada yang berada di bawah. Bukan puncak tu bukannya merujuk kepada muka bumi maksudnya dari segi ketinggian dia punya arus yang mengalir melalui. Kemudian yang rajah bawah tu, ini bagi kawasan yang macam mana yang perlu pakai 3 fasa atau fasa 3, iaitu di kawasan komersial dan industri, di mana penggunaan tenaga elektrik dia melebihi lebih daripada 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Jadi pendawaian 3 fasa ni dia lebih stabil lah dan boleh dipercayai lazimnya digunakan. Jadi kalau dia tak pakai 3 fasa 3 ni, jadi bekalan dia jadi tak mencukupi lah. Bekalan elektrik di kawasan industri tersebut tidak mencukupi dan dia menimbulkan masalah lah kepada aktiviti seharian atau aktiviti yang nak dijalankannya. Bagi kita di rumah kita cukup dengan fasa 1 saja. Tak perlu lebih. Kita tengok cabaran minda di sini. Cabaran minda. Kita tengok maka ni. Jadi TNB ataupun Tenaga Nasional Berhad mencadangkan kepada pengguna pendawaian 1 fasa yang menggunakan lebih daripada 10 kilowatt ataupun 50 ampere supaya bertukar kepada pendawaian 3 fasa. Ini kalau misalnya di rumah kita, rumah besar lah. Rumah kita pun macam istana, rumah banglo, 5 tingkat. Kemudian saiz rumah kita pun macam padang bola. Jadi tak sesuai lah pakai fasa 1. Kena pakai fasa 3. Ataupun pendawaian 3 fasa. Nanti kita tengok apa yang dikatakan fasa-fasa tu. Macam mana dikatakan tu. Kita akan tengok sempat ni. Kalau apa itu pun nota lagi. Yang ni. Ini biasa. Mesti confirm. Biasa tengok di rumah kita. Semua orang ada meter Betul tak? Semua ada meter kan? Jadi pihak TNB pun ataupun pihak yang pembaca meter ni dia akan tengok kita punya meter kan, untuk tahu sejauh mana penggunaan elektrik di rumah kita dalam bulan itu. Macam sekarang ni kan, semua orang duduk di rumah semua orang duduk di rumah, banyakkannya duduk di rumah dan aktiviti banyak menggunakan elektrik. Baik, seterusnya kita tengok pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Kita nak baca daripada mana? Kita akan baca daripada atas lah. Wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada 2 wayar. 1 wayar hidup ataupun dawai hidup, iaitu pada kewatan dia 240 volt. Ni dia punya. Daripada tiang elektrik di luar tu, disambung ke rumah kita. Masuk rumah kita tu 240 volt. Dan satu lagi ialah dawai neutral. Satu dawai hidup. Satu lagi dawai neutral, iaitu pada sifar volt. Sifar volt. Inilah tengok sini satu dawai hidup, satu dawai neutral. Kemudian disambungkan ke meter, sambungkan meter. Kemudian ada kotak kan. Dalam kotak tu. Ini ialah kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Kemudian ini adalah meter elektrik, iaitu menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Nanti kita akan belajar macam mana nak kira tenaga elektrik. Kemudian berbalik kepada kotak. Ada kotak dalam rumah kita. Yang ni di luar rumah.
Meter ni. Yang ni dalam rumah. Okey, dalam rumah Ni luar rumah. Okey. Yang ni dalam rumah. Ini dipanggil sebagai apa? Sebagai kotak fuse. Ya? Kotak fuse. Di dalam kotak fuse ni, dia mesti ada 3 perkara. Ya, kotak fuse. Yang pertama, switch utama. Ini kalau kena blackout itu kan, kena tendang lah. Bila peti kilat kan, ditendang tak, switch utama ni dia akan off. Ya, dia akan off. Dia akan ke bawah. Jadi kita kalau nak onkan balik, kita kena tolak switch utama tu ke atas. Ya. Jadi fungsi dia mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Ya. Itu dia. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pemutus litar ELCB. Dalam kotak tu, dalam kotak fuse tu mesti ada ELCB, iaitu dalam bahasa Inggeris Earth Leakage Circuit Breaker. Iaitu fungsi dia memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Ya, arus berlebihan. Boleh jadi berlebihan. Jadi ELCB ni tugas dia memutuskan litar. Kalau tidak, bahaya. Satu lagi, mesti ada pemutus litar yang jenis MCB, iaitu Miniature Circuit Breaker. Tugas dia mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Ini sambung ke peralatan elektrik. Ya. Jadi yang ni kita akan tengok lebih banyaklah MCB. Ya. MCB ni akan sambung ke muka surat nanti. Ya. Ke muka surat sebelah. Sebelum kita pergi kepada muka surat sebelah, kita tengok satu lagi. Selepas ni, kotak fuse ni mesti dia ada sambung ke luar rumah. Iaitu dia panggil dawai bumi. Ya, dawai bumi. Ini dia berada di luar rumah kita. Boleh tengok. Biasanya kita nampak kotak macam ni. Ini cover dia lah. Ya, cover ni, pastikan cover ni sentiasa ada. Dan tertutup molek lah. Sebab ini adalah dawai bumi. Dawai bumi ni apa fungsi dia? Nanti kita akan bincangkan, tapi saya beritahu secara mudah dulu. Sekiranya berlaku kilat ataupun petir menyambang kita punya kawasan kita, kawasan rumah kita, jadi arus yang masuk mesti berlebihan. Ya? Sebab dia kuat. Jadi arus elektrik tu akan dibawa ke bumi. Ke sinilah. Ke sini. Untuk keselamatan kita. Ya? Untuk keselamatan kita. Kalau tidak, nanti kita yang akan menimbul bahaya. Okey, ini sambungan daripada yang ni. Daripada pemutus litar MCB. Okey, kemudian kita pergi ke sini. Okey. Pergi sini. Jadi kita dapat lihat litar-litar. Litar situ, itu litar pencahayaan terdiri daripada dawai hidup dan juga dawai neutral. Ini litar pencahayaan. Dan satu lagi, dia nak pergi ke soket. Ya. Dia pergi ke soket. Ini litar kuasa terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan juga dawai bumi. Jadi kalau nak masuk ke plug-plug ataupun ke soket, perlu ada 3. Di Malaysia kita pakai sistem plug 3. Sistem plug 3 yang terdiri daripada dawai bumi, dawai hidup dan juga dawai neutral. Warna hijau, warna biru dan warna coklat. Tapi warna tu kadang-kadang boleh berubah. Boleh berubah. Okey, yang ni disambung sini. Okey. Warna coklat ialah dawai hidup, warna biru neutral, warna hijau adalah bumi. Okay. Ini pun lukis. Lukis. Okey. Tadi kita ada sentuh berkenaan dengan soket.
soket, dan kita pakai plug plug ni dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil palam panggil palam. Jadi negara kita pakai palam 3 pin 3 pin. Tapi bagi setengah negara mungkin berbeza tidak sama. Kita banding dan bezakan seutuh binaan palam 3 pin dan palam 2 pin seperti yang ditunjukkan gambar rajah. Okey, di negara Hong Kong macam kita juga sama So ini persamaan lah. Tapi di negara India dia palam 3 pin tapi dia bulat. Dia jenis bulat. So maknanya kalau kita pergi travel kan, kalau kita pergi ke luar negara lah, contohnya pergi ke negara India, maka kita kena sediakan adapter adapter, iaitu universal adapter dipanggil universal adapter untuk sesuaikan dengan soket di negara India tersebut. Kalau Amerika Utara palam 3 pin juga, tapi dia punya pin yang di bawah berbeza Kalau di Jepun macam ni dan negara Eropah macam ni Okay. Apa perbezaan di antara palam 3 pin dengan palam 2 pin? Okay, kita lihat. Bagi palam 3 pin peralatan elektrik seperti cerit elektrik dan setrika memperolehi tenaga elektrik daripada soket, ini soket melalui palam 3 pin ataupun plug ini palam 3 pin. Bila ada connection barulah boleh dipindahkan tenaga. Manakala bagi palam 2 pin, peralatan palam 2 pin ni palam 2 pin, maknanya ada juga alat elektrik kita yang menggunakan palam 2 pin. Peralatan elektrik seperti pengering rambut dan juga berus gigi elektrik. Kalau pakai berus gigi elektrik memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin. Jadi kita punya di Malaysia ni dia 3 pin kan. So soket dia 3 pin ni, asalnya 3 pin. Tapi disebabkan alat elektrik kita tu jenis palam 2 pin, dia punya plug 2 pin, maka kita kena pakai satu alat untuk sebagai pelapik dia supaya ada 2 lubang saja yang boleh kita plug in kan dia ataupun kita cocok dia tu. Dan dari segi pendawaian dia, tengok bagi palam 3 pin, dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi yang dipasang pada palam 2 pin dan palam 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa lah dalam pendawaian seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.32 untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Okey, bila kita buka kita punya palam tu ataupun plug, satu dia akan pergi ke sini Yang warna coklat dawai hidup dia dekat dengan fuse. Fuse, ada fuse. Fuse tu dia tulis itu apa? 1.3 ampere. Tu contohnya. Ini dawai hidup. Kemudian yang biru neutral. Sambung biru neutral. Kemudian warna hijau kuning. Warna hijau kuning adalah dawai bumi. Okey, disambunglah Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okay, ini yang kita belajar tadi, MLCB dengan MCB ELCB. Okey, dalam kotak switch dalam kotak switch yang dalam rumah kita akan jumpa switch utama. Ini switch dia, kalau tendang yang inilah kita on off di sini. Kemudian ada lagi fuse. Okey, fuse. Jadi kita belajar fuse. Fuse ini terdapat di dalam palam 3 pin palam 3 pin. Di mana fuse ni dia tengok saiz. Dia tengok saiz tu berdasarkan kepada alat elektrik yang digunakan. Ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang 10 ampere dan juga 13 ampere. A ni adalah ampere iaitu unit bagi arus. Kemudian ini dalam kotak switch iaitu ELCB.
Earth Leakage Circuit Breaker yang ditugaskan untuk memutuskan litar sekiranya arus berlebihan. Kalau arus berlebihan. Ini kalau kilat lah maksudnya biasanya. Kilat ataupun petir. Kemudian Miniature Circuit Breaker MCB. Okey, ini MCB. Tadi kita dah tahu dia punya fungsi dia. Ini juga terdapat dalam kotak Swiss. Ini dawai bumi. Ini pergi ke kotak yang di luar rumah kita, iaitu dawai bumi. Dan F ni adalah pengalih kilat. Ini adalah alatan tambahan yang boleh dipasang di atas bumbung rumah kita sebagai langkah pencegahan. Langkah pencegahan. Jadi kita sentuh berkenaan dengan fuse. Apa yang terdapat dalam fuse yang berbentuk silinder tu. Jadi fuse ni, yang ni fuse. Dalamnya terdapatnya wire fuse. Ni wire. Wire. Halus wire dia. Dan dalamnya terdapat gas. Gas nitrogen ataupun kadang tu diisi dengan butiran kuarza. Butiran kuarza. Okay, ini dia punya bentuk lah. Sesentuh logam. Jadi fuse yang ditunjukkan dalam rajah 6.33 merupakan seutas wayar halus yang pendek. Dia mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Sekarang ni dia catatkan 5 ampere. Jadi kalau arus yang melaluinya melebihi daripada 5 ampere, dia boleh jadi dia putus lah. Ataupun dia akan panas dan melebur. Jadi sekiranya wayar pada fuse melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Kecil je bendanya, tapi fungsinya besar. Ataupun kesan dia besar. Sekiranya terputus, maka bekalan arus elektrik tidak dapat dialirkan. Kita tengok lagi. Jenis fuse. Jenis fuse. Fuse ni ada 2 jenis. Satu, fuse cartridge. Dia macam kita punya printer juga. Ada jenis-jenis dia. Okey. Fuse cartridge dan juga fuse wayar boleh ganti. Okey. Tu ada 2 jenis. Satu fuse cartridge. Ini fuse cartridge. Okey. Dan satu lagi ialah fuse wayar boleh ganti. Di mana fuse yang dipasang dengan seutas wayar fuse. Ini wayar fuse. Jadi semua fuse termasuklah fuse cartridge dan juga fuse wayar boleh ganti berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik dalam litar ataupun dalam peralatan elektrik untuk melindungi wayar dan peralatan ini daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Maknanya kalau ada arus yang berlebihan mengalir dalam dia punya litar, maknanya fuse ni dia akan putus dia punya wayar. Jadi fuse ni kos dia murah berbanding dengan alat elektrik tu. Jadi taklah rosak satu alat elektrik, hanya rosak fuse saja. Jadi fuse ni boleh diganti. Harga dia pun berapa sen saja satu. Jadi penentuan nilai fuse. Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Contohnya, wayar fuse 5 ampere membenarkan arus maksimum 5 ampere untuk mengalir melaluinya. Jadi ada beberapa jenis lah fuse lain tu seperti disebutkan tadi, termasuklah sampai ke tahap 30 ampere. Jadi tidak boleh sebarangan kita letakkan fuse dalam alat elektrik. Dia bergantung kepada jenis alat elektrik itu. Kita tengok nanti apakah alat elektrik yang sesuai. Pemilihan nilai fuse bergantung kepada nilai arus maksimum yang mengalir melalui satu litar atau peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui
suatu litar dan ataupun peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Contoh, kita tengok ya, cerit elektrik. Okay, contoh cerit elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 ampere. Jadi sepatutnya dipasanglah dengan fuse yang nilai fuse-nya ialah 13 ampere. Maksimum dia 11.34. Kalau kita pasang 13 ampere, okey lah. Tapi janganlah pasang yang 10. Kan? Ini ialah jenis-jenis fuse. Dia dah stated dah. 1, 2, 3, 5, 10, 13, 15, 30. Dia dah ada dah situ. Dan kalau bolehnya janganlah terlalu besar. Kita letak fuse 30. Mana kita tengok. Dia ada kesesuaian. Ibarat seperti kita pakai baju lah. Ya, kita pakai baju. Ikut saiz badan kita. Kan? Kalau badan kita badan SL, kita pakai baju SL lah. Maknanya sesuai. Kalau kita jenis S, jadi baju S lah. Tapi kalau besar sikit pun tak apa. S pergi ke M. Maknanya kalau kita badan jenis S, kita nak pakai M. Okey lah. Dia besar sikit ya kan. Tapi kalau badan S nak pakai baju double XL, boleh tak? Boleh, tak ada masalah nak pakai. Tapi macam mana? Macam mana kalau kita berjalan nanti? Badan S, baju double XL. Orang kata besar sangat lah. Ya? Orang kata kalau seluar tu habis. Kena ke lantai. Ya? Kalau baju, jadi dia terlalu labuh sangat. Berlebihan sangat. Tapi kalau kita badan SL, pakai baju saiz S, macam mana? Apa berlaku? Badan SL, pakai baju saiz S. Kira try masuk, cuba paksa juga masuk, koyak kan? Koyak baju S tu koyak. Ketat, sedap, tak boleh masuk. Mana begitulah alat elektrik. Konsep dia sama je. Ya. Jadi ada sikit cabaran minda di situ. Dia kata, mengapa cerit elektrik lazim dipasang dengan palang 3 pin yang mempunyai fuse 13 ampere? Kenapa palang 3 pin? Kenapa tidak 2 pin saja? Kenapa? Ini kita nak kaitkan dengan keselamatan. Jawapan tidak lari daripada isu keselamatan. Ya, kalau pakai 2 pin, palang 2 pin, apa yang tak ada? Jadi palang 2 pin ni dia tak ada apa? Dia tak ada fuse. Dia tak ada fuse. Ingat palang 2 pin dia tak ada fuse. Maknanya dari segi aspek keselamatan tu rendah lah. Jadi cerit elektrik ni, penggunaan elektrik dia agak besar sikit lah. Ya, cerit elektrik sebab dia nak memanaskan daripada suatu suhu 28 darjah Celsius, air masak, air atau air pipe 28 darjah Celsius, nak tingkatkan kepada berapa? 100 darjah Celsius kan. Jadi dia perlukan banyak tenaga. Jadi tenaga tu dia bawa dalam bentuk arus elektrik. Jadi dia perlu kepada keselamatan, iaitu kena ada fuse. Keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Apabila menggunakan peralatan elektrik, yang kelak kita guna telefon lah kan. Kita charge telefon. Langkah keselamatan perlu diutamakan. Kalau pastikan kita punya charger kita tu, janganlah wire dia tu sampai dah nampak dia punya kuprum. Maknanya teruk benar dah kita punya charger tu. Kita tengok juga. Jadi langkah keselamatan kena diambil utamakan. Hal ini kenapa? Kerana nisbah kematian
terhadap kecerdasan dalam kemalangan elektrik adalah tinggi berbanding kemalangan dalam kategori lain. Jadi di rumah kita ni, kena pastikan pendawaian elektrik di rumah kita dalam keadaan yang selamat dan baik. Kalau ada lagi wire-wire yang terdedah, jadi kita kena ambil langkah pencegahan. Jadi kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan akan mengakibatkan kemalangan yang serius. Boleh menyebabkan kepada kebakaran lah. Dia panggil lita pintas. Lita pintas. Satu daripada langkah keselamatan dalam penggunaan alat elektrik ditunjukkan dalam rajah 6.35 ini. Dalam alat elektrik di rumah kita, terdapatnya wire bumi yang menyambungkan bekas logam ke bumi. Contohnya setrika ataupun iron . Dalam kita punya palam 3 pin ataupun plug kita adanya wire bumi. Yang wire bumi ni kalau dalam plug tu dia warna hijau kuning lah. Atau warna hijau Okey. Di mana wire bumi ni disambungkan pada bekas logam setrika elektrik. Okey, sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan. Katakanlah kita menyentuh logam tu yang dibumikan, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi melalui wire bumi dan bukannya mengalir melalui individu tersebut. Katakanlah kita pegang kita pegang, kita off je, kita plug tapi kita off kan, dia punya ni kita off nampak dia off kan. Walaupun off, arus masih boleh mengalir kan. Walaupun sebab tu dari segi penjimatan elektrik, kalau kita nak meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama, kita kena cabut plug. Kecuali plug peti lah. Tapi tengok jugalah kalau kita memang nak tinggalkan rumah dalam tempoh yang sangat lama tu, memang plug peti pun disarankan kita cabut lah. Tapi kena clear dululah barang-barang dalam tu. Kita ambil barang-barang basah lah kan. Kalau tidak nanti berbau busuk. Kalau tak ada barang sangat atau barang kering je, kita boleh cabut plug. Masuklah plug peti sejuk. Tapi kalau kita jenis tak memang ada kat rumah, tak apalah. Baik. Jadi arus yang mengalir melalui wire bumi, sekiranya kita sentuh logam, dia punya arus tu akan dibawa ke bumi, bukan ke badan kita. Tapi kalau arus yang berlebihan, yang terlalu besar, dia boleh menyebabkan fuse kita lebur ataupun wire dia terputus. Dan seterusnya memutuskan lita elektrik lah. Itu kesan dia. Okey, ini aktiviti yang berkaitan dengan dia. Habis itu. Kita akan bincangkan soalan ni Kita akan bincangkan soalan sama-sama. Okey, tengok muka surat yang seterusnya tu, iaitu 194. Praktis formatif 6.3. Praktis formatif 6.3. Sebelum kita rehat sekejap dalam 2 minit. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Kita akan sambung lagi Saya tak akan pergi kepada voice chat hari ni, terus kepada Google Meet saja, sebab nak bincangkan soalan praktis formatif 6.3 ni. Okey, kita berehat sekejap Sambil-sambil tu bolehlah awak nak buat
Baik, kita pergi kepada praktis formatif 6.3. Okey, di kelas sains. Soalan dia Di kelas sains, Wazir telah mempelajari komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey. Dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan carta alih yang berikut. Carta alih ini menunjukkan urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Siapa nak cuba ni? Mula stesen jana kuasa. Lepas tu A tu apa? A tu apa? Stesen transformer injak naik. Stesen transformer injak naik. Okey, bagus. Boleh tulis situ. Yang ni pindah sini sinilah. Boleh lah tu. Okey, kemudian daripada stesen transformer injak naik, dia pergi kepada rangkaian grid nasional. Kemudian masuk ke pencawang masuk utama. Lepas pencawang masuk utama tu, ke mana B tu? Lapangan Swiss. Lapangan Swiss. Okey, lapangan Swiss. Bagus. Daripada lapangan Swiss, pergi ke mana? Pergi ke? Stesen transformer injak turun. Okey, stesen transformer injak turun. Kemudian pencawang bahagian. Sekali lagi pergi ke transformer injak turun ya. Okey, itu habis soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Gariskan jawapan yang betul tentang penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. A. Wautan bagi arus ulang-alik apa? Sebelum dialihkan melalui rangkaian grid nasional. Dinaikkan atau diturunkan? Naik. Dinaikkan ya. Gariskan ya. Okey. B. Wautan bagi arus ulang-alik adalah paling tinggi di mana? Di stesen jana kuasa atau di rangkaian grid nasional atau di bahagian pencawang bahagian? Di mana yang tinggi? Paling tinggi. Mana? Boleh on gambar ya. So, siapa boleh cuba? Di mana? Pencawang bahagian. Stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa. Oh, tak tepat. Pencawang bahagian. Pencawang bahagian. Oh, tidak. Jadi Rangkaian grid. rangkaian grid nasional yang tu, yang panjang tu, dia punya perjalanan dia jauh daripada utara selatan, itu pergi ke pantai barat, pantai timur, semua jadi dipanggil rangkaian grid nasional. Okey, C, apakah tu? Membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Di mana? Lapangan Swiss ke? Okey, lapangan Swiss. Soalan 3. Nyatakan 3 contoh komponen keselamatan dalam pendawaian di rumah. Apa dia? 3 contoh komponen. Banyak tadi. Apa dia? 3 daripadanya apa dia? 1, sama cuba. 1 apa? Ada? Ada yang cuba? Apa dia? Bagi 3 contoh. Ada? Hashimah? Apa satu contoh komponen keselamatan? Swiss. Swiss apa? Swiss ya? Kata Swiss. Okey, Swiss. Kalau kita yang dalam kotak, dalam kotak fuse tu. Kotak fuse. Ingatlah. Kotak fuse ya. Yang ni. Boleh buka balik kotak ya. Ni. Gawai bumi. Ni.
Ada 6 ni. Mana-mana lah. Swiss, Dawai bumi. dawai bumi, Pengalih kilat. mengalir kilat, MCB, semua tu lah. Ya. Tapi kita nak 3 je lah. Contohnya Swiss, tadi kata Fuse. Ya, Fuse. Ya. Jadi ada kata pengalih kilat, dawai bumi. Kita nak 3 je. Sebenarnya dia ada 6 ya. MCB, ELCB. Dan apakah fungsi fuse? Apa fungsi fuse ni? Kena cari. Tengok balik mana fuse. Okey, ni fuse. Ni. Tengok apa fungsi fuse. Ya. Apa fungsi fuse? Seutas wayah halus. Seutas wayah halus yang pendek mudah menjadi mudah panas menjadi dan panas dan melebur melebur bila arus yang mengalir melalui lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Itu dia. Ada dalam buku tu ya. Panjang sikit lah. Ya. Tak daripada ni. Seutas wayah halus yang pendek mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Okey. Boleh offkan mic tu ya, siapa yang on tu. Siapa? Boleh offkan mic tak? Offkan. Okey. Bila nak cakap tu bawa awak onkan mic ya. Okey. Nyatakan satu contoh punca lita pintas ataupun dipanggil apa? Dipanggil apa? Lita pintas ni bahasa Inggeris. Saya panggil short circuit. Ataupun lita pintas. Apa satu contoh punca dia? Tahu tak? Lita pintas. Ya. Siapa tahu? Contoh Banyak sangat. banyak sangat apa? Banyak sangat apa? Ni, awak tunjuk gambar sebelah ni. Banyak sangat ni, pelak-pelak ni. Ke apa? Ni. Ini ke? Salah satu punca. Lita pintas. Lita pintas Boleh ataupun apa dia? Tak jelas. Tak jelas. Boleh udah semua tak? Punca lita pintas. Lita pintas ni maksudnya wayar tu. Ya, arus tulis situ sikit. Tulis sikit. Jadi arus elektrik yang besar tidak mengalir ke dawai bumi. Satu sebab lah, salah satu puncanya. Salah satu puncanya ialah arus elektrik yang besar tidak mengalir ke dawai bumi. Jadi boleh menyebabkan kebakaran. Contoh ya. Berlaku kilat. Okay, berlaku kilat. Kilat tu kena ke rumah kita. Kan? Botom katakan bunyi lah. Kita punya sepatutnya kita punya switch dalam kotak switch tu dia tendang. Kan? Dia tendang, dia off lah. Kita boleh tak lah. Tapi ya, dia tak tendang. Sebab apa dia tak tendang? Kerana arus elektrik yang mengalir dalam wayar tu tidak dihantar ke bumi. Jadi apa yang berlaku? Semua wayar dalam rumah kita tu akan terbakar.
itu dipanggil litar pintas. Jadi kena buat wiring baru. Satu rumah kena buat wiring baru. Ya. Sebab apa? Salah satu daripadanya ialah kerana dawai bumi itu rosak. Selain daripada itu, alat elektrik yang kita gunakan. Ya, selain daripada itulah, ini yang pertama, tapi dia nak satu je kan. Katakan dia nak lebih. Yang kedua, alat elektrik yang kita gunakan, alat elektrik yang digunakan telah rosak. Boleh juga berlaku. Rosak rosak tu bukanlah elektrik semata-mata, macam wayar-wayar dalam tu ada benda yang rosak ditendang. Boleh juga berlaku litar pintas. Okey, B, tengok. Rajah 1 menunjukkan beberapa peralatan elektrik dalam palang 2 pin. Palang 2 pin. Semua palang 2 pin ni. Palang 2 pin, palang 2 pin, palang 2 pin, palang 2 pin. Ya. Nyatakan keadaan elektrik yang ditunjukkan dalam rajah 1. Siapa nak jawab ni? Keadaan elektrik. Bagus tak ni? Tak bagus. Okey. Jadi kalau kita nak kata macam mana? Keadaan elektrik seperti ditunjukkan dalam rajah 1 contoh yang tidak baik. Ataupun kalau baik itu kita boleh ganti dengan perkataan selamat, tidak selamat. Tidak selamat, tak bagus. Bahaya. Kemudian boleh mempercepatkan kerosakan. Kerosakan kepada alat elektrik yang digunakan tu. Macam mana boleh rosak ni? Okey, puncanya kerana satu, dia menggunakan palang 2 pin. Palang 2 pin ni tak ada fuse. Fuse tak ada. Bila fuse tak ada, arus yang mengalir ke dalam alat elektrik melalui wire charger ni ataupun penyambung ni boleh menyebabkan kerosakan, termasuklah mungkin alat elektrik tu boleh meletup, alat elektrik tu boleh cair, macam-macam lagi sebab bebanan yang kenakan, beban dari watan tu melebihi daripada kemampuan. Contohnya ni dipanggil wire extension yang warna bulat ni, wire extension ni dia punya ada kapasiti dia. Mungkin kapasiti tertentu tu tidak dapat ditanggung oleh dia. Jadi alat elektrik yang digunakan tu boleh memberikan kesan kepada dia Kemudian berikan satu contoh kemalangan elektrik yang mungkin boleh berlaku. Saya sebut tadi kemalangan elektrik. Boleh berlakunya litar pintas, boleh berlakunya current shock ataupun kejutan elektrik. Banyak kes juga kes. Masa ni sambung kemudian berlaku kemalangan kemalangan, mungkin melecur sebagainya. Habis kita punya perbincangan untuk subtopik 6.3 sebagai homework. Sila tanda sebelum kita berakhir, sila tanda buku SPS muka surat 92. Okey, SPS SPS. Okey, SPS muka surat 92 buat untuk dan 93. Okey, 93 94 95 dan 96. Sikit je. Berapa tu? 5 5 muka surat. Tanda tu. Tanda. Dah siap? Dah. Hantar. Okay. Screenshot. InsyaAllah. Okay, sebelum kita berakhir, kita nak ambil attendance sekali lagi sebelum pisah. Tolong berada di depan kamera. On-kan mic. Okay, on-kan mic. On-kan mic. On-kan video. On-kan kamera. Off-kan mic.
Salah arahan. Boleh. Awak saya test sikit tak boleh dah. Dah. Dia semua on kan kamera Ini kiraan 10. Kiraan 10 Sebab saya tak ambil lagi nama ni sebab ada yang menggunakan telefon mak kan. Jadi nama mak yang keluar situ. Saya mana kenal. Mak awak kan. Buah pula nak cari nama anak siapa ni kan. Payah. Baik. Kiraan 10. 1